dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Azwan bin Osman. Hari ini saya akan membentangkan gajah tindakan saya yang bertajuk Kotak Irwan membantu meningkatkan kemahiran melukis dalam bidang menggambar murid tahun 5. Nah, di sini ialah isi kandungan saya untuk slide ini. Okey, sedikit pengenalan kepada saya. Pengkaji telah disebutkan di SK Nangah Asam, Sarato. Pengkaji telah mengajar tahun 1 sampai tahun 6 untuk subjek pendidikan seni visual. Kurikulum pendidikan seni visual mengandungi 4 bidang utama, iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraft tradisional. Jadi hari ini saya akan mengetengahkan bidang menggambar. Okey, bidang menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan media, teknik, penekanan aspek ruang, struktur, timbangan dan komposisi. Jadi kajian ini melibatkan 4 orang murid tahun 5. Okey, seperti kita tahu, kajian tindakan harus mempunyai isu, iaitu isu saya murid tahun 5 yang 4 orang tadi tidak dapat menghasilkan rupa dan bentuk sesuatu objek yang telah diberikan untuk dijadikan sebuah karya. Hal ini berpunca daripada apa? Okey, hasil pada refleksi saya pengajaran sebelum ini, murid mengambil masa yang lama untuk penghasilan lukisan. Itu rupa bentuk burung tu. Jadi mereka lukis padam, tulis padam, lukis padam. Nah, ini akan menjadikan mengambil masa untuk mereka menyiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya penerangan guru. Iaitu saya sendiri yang mengambil masa yang lama untuk memberi tunjuk cara. Yang ketiga, kemahiran yang melukis yang ditunjukkan oleh guru sangat suka. Yang keempat, murid kurang minat. Hal ini sebab apa? Ini hasil kemampuan daripada mereka. Mereka cakap, lagi ikut cikgu, lelah aku melukis cikgu. Nah, dia burung aku dah bakal capi dah cikgu. Burung aku dah bakal kenapa asuh dah cikgu. Sampai mereka cakap, burung yang melukis itu dah macam kena gigi anjing. Itu menyebabkan mereka kurang minat. Jadi, oleh itu, pengkaji telah menggunakan alternatif baru dengan membuat pengajaran menggunakan kotak tiruan dalam bidang gambar. Okey, kenapa peniruan? Asas menggambar ialah satu peniruan. Peniruan bermula daripada kita lahir, di mana percakapan, cara berjalan, cara duduk. Okey, itu merupakan permulaan peniruan daripada persekitaran. Hal ini dikukuhkan lagi dengan teori tokoh seni iaitu Plato. Beliau menegaskan bahawa seni itu merupakan satu peniruan atau imitasi. Okey, apa kelebihan kotak tiruan? Yang pertama, kotak tiruan lebih mudah dipahami, di mana murid-murid tadi dapat menghasilkan lukisan yang lebih mudah dan dapat membentuk rupa itu dengan lebih mudah kerana mereka hanya perlu meniru daripada kotak tiruan tersebut. Yang kedua, kos yang sangat-sangat murah. Kotak tiruan yang saya hasilkan ini menggunakan kotak dan barang-barang terbuang. Hanya menggunakan sedikit saja kos, iaitu bintang melekat dan saya menggunakan lampu. Itu saja. Tetapi saya jamin kotak tiruan ini sangat-sangat murah. Seterusnya, hasil daripada yang saya buat ni sangat menjimatkan masa, di mana saya tak perlu menerangkan murid cara membuat burung dengan betul dan mereka dapat meniru terus daripada kotak tiruan tersebut, dan itu sangat menjimatkan masa mereka untuk meningkatkan kemahiran melukis, dan seterusnya dapat meningkatkan kreativiti mereka, di mana kalau kreativiti ini dapat dihasilkan melalui jangka masa yang dapat ditingkatkan untuk menghasilkan rupa, mereka dapat meneroka garisan-garisan, jenis warna dan bentuk yang lebih dapat diperkembangkan di dalam lukisan tersebut. Okey, apakah objektif? Jadi objektifnya meningkatkan teknik pengajaran guru dalam memperbaiki kemahiran melukis murid. Jadi ini untuk meningkatkan kemahiran saya sendiri dalam pengajaran, terutama dalam masa yang sama saya memperbaiki kemahiran melukis murid tersebut tadi. Jadi, saya menggunakan metodologi Stephen Fleming 1983, iaitu bermula dengan mengenal pasti isu, seterusnya perancangan, yang ketiga pelaksanaan kajian tindakan, yang keempat pemerhatian, dan kelima refleksi. Seadanya kita memerlukan golongan kedua,
Kita akan bermula dengan perancangan, lepas tu diikuti dengan pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi. Dan itulah golongan seterusnya. Sebenarnya ini merupakan borang penilaian. Jadi borang penilaian ini saya pun dapat terima sebab mereka belum dapat menghantar sebab karya lukisan tidak dapat dihasilkan. Jadi belum siap, jadi kosong untuk orang mereka pada ketika itu. Ini merupakan hasil karya murid sebelum menggunakan kotak tiruan. Okey, jadi ini kita ikut seperti ini. Pemulangan rancangan. Apa rancangan saya? Saya menghasilkan rancangan pengajaran harian. Saya sediakan orang tembual, orang pemerhatian dan analisis dokumen. Jadi pelaksanaan kajian tindakan saya bermula di sini. Di sinilah pelaksanaan kajian tindakan. Saya bermula dengan step induksi, iaitu lebih menarik sebab menggunakan bahan mawujud. Semua murid tertarik dengan bahan mawujud yang saya bawa. Jadi ini satu pemulangan baik di mana pada sesi kita dapat menarik perhatian murid untuk melakukan aktiviti melukis. Yang kedua, persepsi estetik, ini pasal persediaan. Di sini mereka akan kenal dengan jenis-jenis garisan, jenis-jenis ruang, bentuk dan sebagainya. Dan tentunya aplikasi seni, di mana saya akan membuat demonstrasi cara penghasilan lukisan menggunakan kotak tiruan. Okey, guru dapat menekankan pelbagai jenis garisan yang boleh digunakan dalam penghasilan lukisan rupa burung. Mudah untuk dihasilkan. Sebab apa? Hanya meniru dan saya hanya menerangkan macam mana nak meletakkan jenis-jenis garisan dan tona-tona warna yang sesuai. Itu jadi pengajaran saya sudah meningkat ke situ. Sebelum ini saya susah nak menerangkan cara untuk meletakkan mana-mana garisan atau pewujudan garisan yang pelbagai sebab penerangan saya sudah terlampau panjang untuk penghasilan rupa saja. Seterusnya ekspresi kreatif, dikira murid akan menghasilkan dan seterusnya aplikasi dan itu merupakan rumusan pada pelajaran pada hari itu. Okey, pemerhatian dalam kajian ini berfokus pada kesesuaian aktiviti melukis dengan bantuan kotak tiruan subjek pendidikan individu bidang gambar. Yang kedua, meningkatkan kefahaman teknik dan proses penghasilan lukisan. Peningkatan kemahiran melukis semasa menghasilkan karya. Murid dapat menerapkan nilai kerjasama toleransi melalui aktiviti ini. Ini merupakan pemerhatian dalam kajian ini. Jadi rumusan pemerhatian saya, yes, aktiviti lukisan dengan bantuan kotak ini sangat sesuai. Murid dapat faham dengan teknik dan proses yang mudah. Kerana metode simplicity, pendedahan dengan bahan buangan seperti kotak, alat inovasi dapat meningkatkan kreativiti. Masa yang lebih singkat untuk penerokaan garisan. Mereka dapat menerokan garisan sebab masa yang lebih singkat. Perkembangan teknik garisan dapat mengurangkan masa melukis bentuk tadi burung tadi dan akan memberi masa yang panjang untuk dalam proses mewarna. Untuk mereka dapat menerokan warna dan garisan. Yang kelima, dapat dalam murid saling memberikan kerjasama dan bertukar-tukar idea dalam penghasilan karya. Okey, ini merupakan soalan fokus pada murid pula. Adakah aktiviti pengajaran menggunakan kotak tiruan dalam subjek pendidikan seni visual bidang gambar sesuai dijalankan? Adakah murid dapat meningkatkan kefahaman dalam teknik dan proses penghasilan lukisan? Adakah murid dapat mempertingkatkan kemahiran melukis dan berwarna? Dan adakah kreativiti murid dapat dikembangkan melalui aktiviti ini? Adakah murid dapat menerapkan nilai kerjasama dan toleransi melalui aktiviti lukisan dalam bidang menggambar menggunakan alat pemudahcaraan kotak tiruan? Jadi rumusan daripada soal sedikit murid ini, semua murid bersetuju dengan kesesuaian inovasi menggunakan kotak tiruan ini tadi. Jadi semua murid juga mengatakan ya dalam meningkatkan kefahaman dalam teknik dan proses penghasilan lukisan. Semua murid mengatakan ya dalam mempertingkatkan kemahiran melukis melalui kotak tiruan. Dan semua murid mengatakan ya dalam peningkatan kreativiti. Semua murid mengatakan ya dalam penerapan nilai kerjasama dan toleransi melalui aktiviti tersebut. Jadi ini merupakan analisis dokumen saya macam mana saya terima. Jadi ini merupakan aplikasi bahan, penggunaan bahan 20%, teknik dan kemahiran 40%, kreativiti 30% dan pilih kemasan 10%. Jadi semuanya 100%. Ini merupakan hasil yang telah mereka
menggunakan kotak trian. Lebih sempurna, lebih tepat, banyak garisan yang menggunakan total warna pun sangat menarik. Okey, ini perbandingan markah. Semua kita lihat. Semua dah melonjak naik, mencanak semua. Okey, daripada kosong tadi ada yang dapat 75, 70, 75 dan 77. Dan ini pula perbandingan skor min peratus. Semua dapat kan? Sudah menaik semua. Jadi, definisi saya, hasil yang menarik di mana murid dapat mengolah warna dan menggunakan pelbagai media dan alatan untuk penghasilan garisan. Jadi burung itu jadi lebih menarik, lebih angkat. Yang seterusnya dapat mempertingkatkan kreativiti kerana mata murid nanti dapat dijimatkan di mana mereka dapat menghasilkan bentuk burung. Jadi untuk menemukan garisan dan warna, di situlah mereka dapat mempertingkatkan kreativiti. Sebenarnya dapat meningkatkan kemahiran melukis. Sebab mereka dapat menghasilkan pelbagai bentuk garisan. Yang seterusnya, untuk saya sendiri dapat meningkatkan pengajaran. Di mana, guru dapat memberi fokus kepada kepentingan garisan yang sangat memberi impak kepada aktiviti melukis. Jadi saya dapat memberikan penegasan di mana menggunakan garisan yang pelbagai. Sebab dalam lukisan, penggunaan garisan sangat-sangat memberikan markah yang tinggi. Di situlah saya dapat mempertingkatkan pengajaran saya. Dan terakhir sekali sangat yang saya lihat di referensi saya, aktiviti ini menggunakan kotak tiruan ini mencapai objektifnya. Di mana tadi mereka tidak dapat menghantar pun, tidak dapat menyiapkan pun karya itu tersebut. Tapi selepas menggunakan kotak tiruan, mereka dapat menyiapkan dengan cantik, menarik. Dia hantar dengan saya dengan sangat-sangat berpuas hati. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.